Shalom sudah dikasih Tuhan. 弟兄姐妹，主平安。 Senang sekali dapat bersama-sama kembali menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. 非常感恩，我们今天可以聆听神的话语。 Sebelum kita membahas satu kebenaran firman Tuhan yang menarik, mari kita bersama-sama tundukkan kepala kembali, kita berdoa kepada Tuhan. 我们讲道之前，我们一起来祷告。 Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, 主啊，你是活的主， hari ini kami datang kepadamu. 我们来到你的面前， Kami bersyukur Bapa karena kami bisa memuji Tuhan. 我们感谢，因为我们今天可以赞美你， Kami bisa meninggikan namamu, kami bisa meninggikan Engkau. 可以高举你的名， Karena Engkau adalah satu-satunya Allah yang layak ditinggikan. 因为你是唯独的神。 Tuhan, pada hari ini juga kami akan sebentar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 主啊，我们接下来也要聆听你的话语， Berbicaralah kepada setiap kami. 求你跟我们说话， Tolong hati kami, 是打开我们的心， agar hati kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. 让我们的心可以聆听， Bah- 可以领受。 Bahkan bukan hanya mendengarkan, tapi kami juga mau melakukan firman Tuhan. 不单单听，但是我们也可以行。 Kami mau melakukan apa yang berkenan, menyenangkan hati Tuhan. 我们是要讨上帝的喜悦而行。 Bapak, tolong kedua hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. 求你，我们两个仆人是要讲道， Biarlah Tuhan memakai hamba-Mu ini 求你使用我们两个， menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat Tuhan. 是作为我们教会的管道。 Terima kasih Bapak. 奉主耶稣的名， Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. 我们感谢，阿门。 Amin. Saudara-saudara, mari saat ini kita mau bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Lukas 12 ayat yang ke-13 sampai yang ke-21. 我们今天的经文就是从这个圣经路加福音12章13到21节。 Hari ini kita diberikan sebuah tema yang sangat menarik, 我们今天的主题是很有趣的， yaitu memberi adalah obat dari ketamakan. 就是给予，就是贪财的良药。 Firman Tuhan akan dibacakan dalam bahasa Mandarin. 我是用中文来念给大家。路加福音12章13到21节，众人中有一个人对耶稣说：“夫子，请你吩咐我的兄长和我分开家业。”耶稣说：“你这个人，谁立我做你们断事的官，给你们分家业呢？”于是对众人说：“你们要谨守自守，免去一切的贪心，因为人的生命不在乎家道丰富。”就用比喻对他们说：“有一个财主，田产丰盛，自己心里思想说：我的出产没有地方收藏，怎么办呢？又说：我要这么办，要把我的仓房拆了，另盖更大的，在那里好收藏我一切的粮食和财物。然后要对我的灵魂说：灵魂啊，你有许多财物寄存，可做多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧。神却对他说：无知的人啊，今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？凡为自己积财，在神的面前却不富足的，也是这样。 Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. 我们的经文就到这儿。 Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mendengar atau bertemu dengan seorang yang kaya tetapi juga sangat kikir atau pelit? 亲爱的弟兄姐妹，我们曾经遇到过很富有的人，但是他很小气呢。 Saudara, ada sebuah cerita tentang seorang perempuan bernama Hetty Green Robinson. 有一个故事，这个女人名叫海蒂·格林多宾逊。 Mungkin ada dari saudara yang pernah mendengar nama ini. 你们许多人肯定会知道这个名字。 Saudara, dia adalah wanita seorang yang sangat kaya raya. 她是一个很富有的一个妇女。 Pada abad ke-18 di Amerika Serikat. 在这个18世纪，在美国， Bahkan saudara, pada saat ia meninggal dunia pada tahun 1916, 甚至她在1916年去世的时候，
Koran The New York Times menyebutkan bahwa ia adalah wanita terkaya di Amerika. 纽约的时报也还称她为美国最富有的女人。 Bagaimana tidak, saudara? Ia itu diwariskan oleh ayahnya uang sebanyak 10 miliar dolar. 怎么她不富有呢？因为海地就是从她的父亲打到了100亿美元给她。 Oh, saudara, ini adalah jumlah uang yang sangat besar pada abad itu. 这份钱是真的很大的。 Bukan hanya itu, bukan hanya diwariskan uang, tetapi ia juga mewarisi kehebatan ayahnya. 但是她也是继承就是很伟大的这个父亲。 Ia mewarisi kehebatan ayahnya menjadi seorang pengusaha yang terkenal. 就是有名气的商人。 Ia berbakat di bidang finansial sejak ia muda. 他是有一个金融的天赋。 Dan hal itu membuatnya semakin bertambah kaya semakin setiap harinya. 这使他越来越更富有。 Saudara, jadi kita bisa membayangkan betapa kayanya wanita tersebut. 所以我们可以想象出来，这个女人多么富有呢？ Tetapi saudara, meskipun ia ini hidup dengan bergelimangan harta, 但是虽然她有很多的富有， tetapi ada satu hal lagi yang membuatnya sangat terkenal, 但是有一个其他的最她有名的， yaitu ia terkenal karena kepelitannya, ia terkenal karena kekikirannya. 因为她特别的小气，很吝啬的人。 Saudara, dia adalah wanita yang sangat pelit, yang sangat kikir, 她是一个很吝啬的有钱的女人， bahkan terhadap dirinya sendiri. 甚至对自己她也这么吝啬。 Di mana kita bisa melihat bahwa ia adalah orang yang sangat kikir? 我们是怎么看她就是很小气呢？ Diceritakan saudara bahwa ia itu selalu memakai pakaian yang sama selama bertahun-tahun. 她总是穿一个一样的衣服好几年。 Nah, tapi saudara, bukan hanya itu, kalau misalnya bajunya kotor gitu ya, ada bagian yang kotor, dia ini hanya akan mencuci bagian yang kotornya saja. 她如果有衣服有肮脏的地方，她只洗有肮脏的部位。 Kenapa saudara? 为什么是这样呢？ Karena supaya dia mendapatkan harga yang paling murah ketika dia mencuci bajunya di laundry. 因为她想拿到这个非常便宜的洗衣的费。 Saudara, anak-anaknya pun diperlakukan sama. 那她的孩子呢，同样也受到这样的待遇。 Saudara, pada umumnya orang tua itu pasti akan selalu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. 就是通常呢，父母会把好的先给他的儿子。 Misalnya kalau misalnya orang tua nggak perlu sering beli baju baru, 父母不用换来换去新的衣服， tapi mereka akan mengusahakan untuk membelikan pakaian yang baru kepada 但 anak-anaknya. 是他会尽可能是买给他的儿女。 Tapi saudara, berbeda dengan Hetty ini. 但是这个海蒂是不同的， Kedua anaknya hanya diberikan pakaian yang bekas. 他们两个孩子只穿二手的衣服， Dia memberikan pakaian yang bekas ini kepada anak-anaknya. 就是把这个二手就是送给他们。 Dan saudara, kisah tragis lainnya yaitu ketika putranya itu cedera dalam sebuah kecelakaan. 还有是很悲惨的事，就是他的儿子就是遇到了事故。 Hetty yang sangat kaya raya ini membawa anaknya ke klinik gratis. 海蒂是非常有钱的，但是他要去看这个免费诊所的，看他的儿子。 Dan ia menolak untuk membayar rumah sakit. 他拒绝医院的费用。 Saudara, daripada mengeluarkan uang, Hetty ini membiarkan kaki putranya ini tidak dirawat. 他却选择不出钱，是为了没有养好这个儿子的肢节。 Hingga saudara, akhirnya kaki anaknya ini harus diamputasi. 所以他的儿子的腿后面他就是截肢。 Saudara, kita tidak hanya melihat betapa kayanya dia, 我们是没有不单单看到他的富有， tapi kita juga dapat melihat betapa pelitnya, betapa kikirnya dia. 但是他有多么的吝啬。 Ia mementingkan kepentingan dirinya sendiri 他只是顾自己的事， agar hartanya tidak berkurang. 让他的钱财、他的这个财富没有减少。 Nah saudara, pada masa tuanya jika kita melihat akhir hidupnya, 那他是在晚年的时候，我们看到 saking ia takut kehilangan hartanya, 他很害怕失去了这个财富，
Ia takut hartanya berkurang. 他很怕有这个财富减少。 Hetty ini tidur dengan serangkaian kunci deposit bank melingkar di pinggangnya. 这个海蒂睡觉时，他腰带缠着一串银行存的钥匙， Sementara ada sebuah pistol itu diikatkan ke tangannya. 另外的手有海棒子一把枪。 Saudara, demikian Hetty ini menjalani hari-hari tuanya. 他就是这样度过他的晚年。 Ia menjalani hidupnya dengan menyimpan, menimbun harta yang dia miliki. 他积存他所拥有的钱财过他的日子。 Ia menjadi seorang yang tamak 他是非常一个贪财的人， terhadap harta. 是对这个金钱。 Saudara, jika kita mendengar kisah hidup dari Hetty Green ini, mungkin kita bertanya-tanya, 我们是看到、听到这个海内的生活史，我们会想到， kita bertanya dalam hati bagaimana mungkin seseorang bisa bersikap seperti itu. 我们觉得很纳闷儿，为什么有可以这样的人呢？ Tetapi saudara, jika kita perhatikan di zaman sekarang ini juga, 但是如果我们再注意到现在的时代呢， mungkin kita dapat menemukan orang-orang yang bersikap demikian. 我们也可以遇到这样的态度的人， Atau bahkan saudara, kita sendiri pernah memiliki sikap hati yang demikian. 我们可能也是曾经有这样的心态。 Misalnya saudara, ketika kita memiliki harta, 比如说我是有钱， kita selalu merasa tidak cukup. 我们还是觉得不够、不满足， Kita ingin lebih, lebih, dan lebih. 我们是要更多的。 Kita mungkin ingin harta kita bertambah sebanyak-banyak mungkin. 我们想尽可能的，我们的钱财越来越多， Tetapi kita tidak mau harta kita berkurang sedikit pun. 但是我们钱财肯定不想减少。 Dan saudara, hal ini akhirnya membuat kita memilih untuk menyimpan, untuk menimbun harta kita. 就是我们每一天会有这样的计划，寄存我们的金钱。 Kita mau menyimpan uang harta kita untuk diri kita sendiri, 我们只是把寄存这个钱财就留给自己， tanpa ingin lagi memikirkan hal lain yang terjadi di sekitar kita. 也不管别人的周围的怎么样。 Saudara, jika kita pernah memiliki sikap hati yang demikian, 如果我们曾经有这样的心态， sikap hati seperti ini jugalah yang ditemukan oleh Yesus dalam hati seorang pria. 就是耶稣那时候也是看到跟他说话的人的心也是如同这样， Yang datang berbicara kepadanya dalam teks yang telah tadi kita baca bersama. 是在我们的刚刚读过经文的。 Saudara, jika kita perhatikan, Yesus pada perikop sebelumnya itu sedang memberikan pengajaran. 那时候我们看到这个上一段的经文，就是耶稣在教导， Ia memberikan pengajarannya tentang hal kemunafikan dan tentang nilai manusia yang sangat berharga di hadapan Tuhan. 他教导什么呢？就是关于假冒伪善和上帝的。 Tetapi saudara, dalam pengajaran yang Yesus sampaikan, tiba-tiba ada seorang pria yang datang menghampiri dia. 但是他在教导的时候，有一个人来他， Pria tersebut datang di antara banyak orang dan segera berkata kepada Yesus. 然后这个人是马上要立刻跟耶稣说话， Dia meminta agar Yesus menjadi hakim atas perselisihan keluarganya. 他要立耶稣作为断事的官。 Saudara, tampaknya pria ini adalah seorang adik laki-laki yang merasa tidak puas dengan pembagian harta warisan dalam keluarga mereka. 这个男人呢，就是一个对家业分配不满的弟弟。 Beberapa penafsir mengatakan bahwa bisa jadi pembagian warisan ini berdasarkan pada praktik Yahudi dalam Taurat. 有几个圣经专家就是觉得这个可能是犹太人的律法， Di mana harta dua bagian itu akan diberikan lebih banyak kepada yang sulung. 这个财产呢，可能两部分开的时候，可能是对这个分配这个年长的更多。 Nah saudara, hal inilah yang mungkin ingin dilaporkan, ingin diserahkan kepada Yesus oleh pria tersebut. 所以这个男人呢，对这个分配的方法是有意见的。 Ia keberatan dengan hal tersebut dan memohon kepada Yesus agar Yesus berpihak kepadanya untuk melawan saudaranya. 因为他觉得是不公平，他是要求这个耶稣站在他一边，反对他的弟兄， Supaya ia bisa mendapatkan harta lebih banyak. 好让他有
收更多的钱财。 Nah, tapi saudara, dalam kisah tersebut kita melihat bahwa dalam keadaan ini Yesus justru menolak untuk terlibat dalam pertengkaran keluarga itu. 但是弟兄姐妹，我们所看到的耶稣在这里是拒绝参与他们那个家庭的纠纷。 Yesus menolak untuk menjadi hakim atau perantara atas mereka. 耶稣拒绝做他们的断事的官或者是调解人。 Saudara, kemungkinan sebenarnya orang ini itu bukan orang yang dalam kesusahan. 很有可能这个人不是一个困难中的人。 Kemungkinan dia ini bukan orang-orang yang benar-benar miskin, yang benar-benar membutuhkan pertolongan Tuhan dalam hal harta. 他也不是真正需要耶稣的帮助的人。 Tetapi dia di sini mungkin adalah orang yang sudah berada. 他在这里呢，肯定是一个有钱的人。 Dia orang yang sudah memiliki harta. 他是有钱有财物的， Tetapi dia menginginkan harta yang lebih banyak. 但是他想要更多的财富。 Dia ingin harta yang lebih banyak daripada yang seharusnya. 他想要是他给的还要更多。 Saudara, di sini Yesus tahu 耶稣在这里是知道， apa yang menjadi isi hati pria tersebut. 他知道这个男人的心是怎么样， Yesus tahu bahwa ada ketamakan di dalam hatinya. 就是在他内心是有贪财。 Dan Yesus di sini menolak untuk digunakan seseorang bertindak berdasarkan motif-motif yang hanya mementingkan diri sendiri. 所以耶稣拒绝那些很自私动机的人被利用。 Yesus menyadari bahwa ketamakan orang ini itu bisa menjadi hal yang sangat berbahaya. 耶稣知道这个贪财的心会被别人对有害， Dan dapat membawa kerugian bagi banyak orang. 甚至给许多人是有害处。 Oleh karena itu pada bagian selanjutnya Yesus mengambil kesempatan ini untuk menegur orang tersebut. 所以耶稣在那时候是要责备这个人。 Dan Yesus ingin mengajar kerumunan banyak orang 那时候他要教导这个众人， dengan berbicara tentang ketamakan 就是讲到这个贪财， melalui sebuah perumpamaan. 通过这个比喻。 Saudara, ketamakan adalah sebuah dosa penyembahan berhala. 贪财呢，就是这个拜财富的偶像。 Dan penyembahan berhala dapat membuat manusia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 贪财的人无法承受神的国， Saudara, ini adalah bahaya yang harus dihindari. 所以这个危险我们要立刻避免。 Kita adalah manusia yang sangat mudah diserang oleh penyakit ketamakan. 我们人类是很容易被这个贪财的这个收获。 Sebab itu sangatlah perlu bagi setiap kita untuk melindungi diri dari hal tersebut. 所以我们需要我们自己保护好自己。 Pertanyaannya, saudara, 是问题呢？ bagaimana caranya kita dapat melindungi diri dari penyakit ketamakan yang sewaktu-waktu dapat menyerang setiap kita? 那用什么办法？我们要保护好自己，免受这个疾病的攻击。 Kita akan bersama-sama belajar 2 obat penangkal dari penyakit ketamakan. 我们要学2个这个解药。 Yang pertama adalah 第一个就是 kita menyadari bahwa harta adalah titipan Tuhan. 第一就是明白我们自己的财物是一个上帝的托付。 Saudara, obat penangkal pertama yang dapat menolong kita dari ketamakan adalah menyadari bahwa harta itu adalah titipan Tuhan. 这个药呢，可以救我们，因为我们明白是上帝所托付的。 Di dalam perumpamaan Yesus ini ia menceritakan tentang seorang petani yang kaya 在这里是有一个那个财主是很丰富的， yang mengalami satu musim panen yang luar biasa. 他经历一个很丰收的季节。 Karena pada musim menuai ia mengumpulkan hasil panen yang sangat besar jumlahnya. 因为那时候就是丰收的季节，他收了非常大一个收成。 Kemudian petani ini berbicara kepada dirinya sendiri. 然后这个农夫是对他自己说， Dia mempertimbangkan apa yang harus saya lakukan dengan hasil panen saya yang begitu banyak. 他是要考虑要处理他的财物要怎么办呢？ Dan di mana saya harus menyimpan hasil panen tersebut. 那我要存在哪里呢？
Pada akhirnya dia membuat keputusan dan berkata kepada dirinya sendiri. 最后，他做了一个决定，对自己说 Dia katakan, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. 他说要把我的仓房拆了，另盖更大的，在那里好收藏我一切粮食和财物。 Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 然后要对我的灵魂说 jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. 灵魂呢，你有许多财物寄存，可做多年的费用，只管安安逸逸的吃喝快乐吧。 Saudara, ketika dia berkata seperti itu kepada dirinya sendiri, hal ini mau menunjukkan kepada setiap kita 当他自己是讲自己的这样的话， bahwa dia sedang berbicara tentang keegoisan dirinya sendiri. 他在表明自己是很自私。 Ketika ia berbicara kepada dirinya disertai dengan kata aku, milikku, aku dan milikku, 当他的话就是我的是我， secara berulang-ulang kali, 不断的重复的说， ini menunjukkan bahwa betapa ia memikirkan dirinya sendiri, kepentingannya sendiri. 是指责是利用他自己的所要的。 Saudara, kesalahan terbesar yang dilakukan petani tersebut adalah fokusnya kepada apa yang menjadi kepentingan dirinya. 这是最大的错误，他只管住他自己一个人。 Dia menganggap bahwa hidupnya, dia menganggap bahwa hartanya adalah miliknya. 他认为生命和财产都是他自己的。 Ia hanya fokus menimbun dan menimbun hartanya agar ia dapat bersenang-senang. 他只管他积存他的钱财，让他有快乐的生命， Agar ia dapat menikmati hidupnya sendiri. 好让他有享受这个生命。 Saudara, ini menunjukkan bahwa tidak ada Allah, tidak ada sesama di dalam pikirannya atau dalam hatinya. 这意味着呢，在他身边，在他眼中，就是没有别人，也没有神。 Baginya mungkin tidak perlu percaya atau bergantung kepada Allah. 对他来说是不用依靠神，也不要别人， Karena dengan percaya diri dia dapat merencanakan hidupnya sendiri. 因为他很自信的可以按照他的计划， Dia merasa dapat mengontrol hidupnya sendiri. 他可以掌控他自己的命。 Tetapi saudara, Yesus justru di sini berkata, 但是耶稣这么说， dia katakan, hai engkau orang bodoh. 他说无知的人， Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? 今夜必要你的灵魂，你所预备的要归谁呢？ Saudara, di sini Yesus menyebutnya sebagai orang yang bodoh. 所以耶稣对这样的人是觉得无知的人， Dan memberitahunya bahwa kehidupannya akan berakhir pada malam itu juga. 因为他的命就快要结束。 Allah akan memanggilnya dan memberikan seluruh perhitungan atas apa yang dia perbuat. 我们的主会拿到他的灵魂。 Saudara, petani itu memang telah menimbun banyak sekali harta, banyak sekali penghasilan untuk dirinya. 这个财主呢是要寄存他的钱财，只是对自己好。 Secara dunia dia dipandang sebagai orang yang kaya. 在世界上他就很富有的人， Tetapi saudara, karena ketidakpeduliannya terhadap Allah dan sesama, 但是他不管不顾我们身边的人和上帝。 ketika ia meninggal justru dia tidak memiliki apapun. 当他离开这个世界，他什么都没有， Ia justru miskin di hadapan Allah. 他是一个很贫穷的人。 Ia disebut sebagai orang yang bodoh karena ia hidup tanpa kesadaran. 他就是无知的人，因为他没有觉悟到他要做的是什么， Dan persiapan untuk sesuatu yang bernilai kekal di hadapan Allah. 也不知道预备什么拿到这个永恒的生命。 Saudara, Yesus juga pernah berkata dalam Matius 16 ayat yang ke-26a. 耶稣也是在这个马太福音16章26， Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? 他说：人赚得全世界，但是配上自己的生命有什么益处呢？ Saudara, di sini Yesus ingin menyampaikan bahwa tidak ada gunanya manusia memiliki segala sesuatu. 所以他是拿到整个世界却没有效果的。
Tidak ada gunanya manusia memiliki begitu banyak harta di dunia 人类是有多么的钱财也是没用。 jika hatinya dipenuhi dengan ketamakan. 如果他的心是很贪心， Itu semua tidak ada artinya di hadapan Tuhan. 在神的面前是没有什么， Bahkan sikap hati tersebut sangat-sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. 也是这样的心是不讨上帝的喜悦。 Saudara, pernahkah kita berpikir bahwa harta yang kita miliki saat ini adalah milik kita sendiri? 我们的钱财想过吗？是我们不是自己的。 Kita berkata dalam hati, ya saya kan udah bekerja hampir mati untuk mendapatkan harta saya. 我说，我的钱财是因为我拼命的努力去争取的。 Saya udah berjuang sekeras mungkin, udah usaha sekuat mungkin untuk mendapatkan harta yang sekarang ini. 我是已经很努力、很拼命的拿到这些钱。 Ya mengapa sekarang saya nggak boleh menikmati harta tersebut? 那为什么我今天不能享受我所得到的呢？ Saudara, kita berpikir bahwa karena harta yang kita miliki adalah harta yang kita cari dengan susah payah. 我们想过，我们的钱财就是因为我们自己的去奋斗， Kita dapatkan dengan usaha kita. 是我们的努力而拿到这个钱财， Jadi kita merasa itu adalah milik kita, itu adalah hak kita. 所以我们以为是这个钱财是我们的。 Saudara, jika kita berpikir demikian, 如果我们这样的想法， maka saudara artinya kita ini sedang berada di ambang kehancuran. 我们是在一个很快要掉下来的情 Kita 况， sedang memiliki sikap hati yang tamak. 我们的内心很贪钱。 Dan melalui bagian ini, Yesus ingin mengingatkan setiap kita. 通过这些事，我们主耶稣基督要提醒我们， Ia ingin mengingatkan kita bahwa sebenarnya kekayaan atau harta itu bukanlah milik kita sendiri. 他要提醒我们什么呢？我们的钱产是上帝的，不是我们的。 Harta itu bukanlah milik petani itu dan juga bukan milik setiap kita hari ini. 这个财产不是农夫的，也不是我们的。 Baik harta petani ataupun harta yang kita miliki, ini adalah kepunyaan Tuhan. 无论是我们的那个刚刚财主的，或者是我们的财产，就是上帝的， Adalah milik Tuhan. 是属于我们的上帝。 Saudara, kita sama sekali tidak berkuasa atas hidup kita, atas harta kita. 我们是没有能力掌控我们一切的， Semua itu adalah milik Allah yang Allah titipkan kepada kita. 这就是属于上帝的，托付给我们。 Saudara, Dia adalah Allah yang dapat memberikan kekayaan kepada setiap kita. 所以我们的上帝是可以带来我们的财产， Dia Allah satu-satunya yang dapat memberikan harta kepada setiap kita. 他只是唯独的上帝，是赐给我们钱财。 Tetapi saudara jangan lupa bahwa Dia juga Allah yang dapat mengambil harta itu dari setiap kita. 但是也不要忘记，我们的上帝也是可以拿到从我们这里。 Saudara, kita harus menyadari bahwa apa yang kita miliki itu kepunyaan Tuhan. 我们要觉悟到，我们所有的东西的，就是属于上帝的。 Dan apa yang kita punya sekarang itu adalah titipan Tuhan bagi kita. 所以我们所有的财产，就是有上帝的托付给我们。 Saudara, ketika kita menyadari hal ini, maka kita dapat melawan penyakit ketamakan. 所以，当我们觉悟到这些事，我们可以面对这个攻击。 Kita akan dengan rendah hati berkata, iya harta ini adalah milik Tuhan. 我们是可以用我们谦卑的心来到神的面前。 Aku tidak punya hak apapun terhadap harta yang Tuhan berikan. 是我没有权利是拿到这个财产。 Saudara, ketika kita menyadari hal ini, kita akan menjadi orang-orang yang tidak tamak. 当我们觉悟到这些事呢，我们是变成一个谦卑的人。 Kita pasti akan berusaha untuk mengelola harta yang Tuhan percayakan dengan sebaik mungkin, dengan kehendaknya. 我们很努力会管理好我们的财产。 Kita pasti akan memaksimalkan harta yang Tuhan berikan kepada setiap kita. 我们一定很好的管理好我们的这个财产。 Tetapi bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, 但是不是因为我们自己的利用， melainkan hanya untuk kepentingan, untuk kemuliaan Tuhan. 是为荣耀我们的神。 Saudara, itu adalah hal pertama, obat penangkal dari ketamakan. 这就是第一种良药。 Yang kedua, saudara, 是第二个，
Obat penangkal yang kedua adalah kita menyadari di balik setiap titipan ada tanggung jawab. 就是我们要明白，在每一个托付中有该负起的责备。 Obat penangkal yang kedua untuk menghindari ketamakan adalah menyadari bahwa di balik setiap titipan yang besar itu ada juga tanggung jawab yang besar diberikan kepada setiap kita. 我们知道有大大的托付呢，在背后呢有负责任的。 Dan salah satu bentuk tanggung jawab yang tanggung jawab kita terhadap harta yang Tuhan berikan adalah dengan cara memberi. 唯一的，就是其中一个是我们要负责任的，就是我们要给予别人。 Tuhan mau setiap kita belajar untuk yang namanya memberi. 我们要给别人分享， Baik itu kepada pekerjaan Tuhan 无论是在上帝的做工， maupun kepada sesama. 或是我们的其他的人， Saudara, seperti yang tadi telah saya katakan di poin yang pertama, 是我已经讲过在第一题。 kita perlu menyadari terlebih dahulu bahwa harta itu bukanlah milik kita. 我们要觉悟到，我们的钱财不是我们的， Harta itu adalah milik Tuhan yang Tuhan titipkan bagi kita. 这个钱财是托付给我们， Dan dengan harta yang Tuhan titipkan ini, 是一个托付之财物的。 harusnya kita menggunakannya dengan penuh kebijaksanaan dan penuh tanggung jawab. 我们必须是用我们的智慧来利用。 Kita harusnya menggunakan harta ini untuk kepentingannya, bukan kepentinganku. 我们要使用这个钱财是为了我们的神，不是为了自己的。 Kita menggunakan harta yang Tuhan berikan untuk kepentingannya di dalam dunia. 是因为神的好处，让我们使用这个财产， Untuk menjadi perpanjangan tangan Allah bagi orang lain. 是用上帝的手，是给其他人。 Saudara, harta yang Tuhan titipkan itu bukanlah untuk kita simpan, bukan untuk kita timbun bagi diri kita sendiri. 这个钱财呢，不是为了自己的寄存， Melainkan kita harus menggunakannya untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. 反而我们要祝福别人。 Saudara, di sini Tuhan mau kita menggunakan harta kita untuk berbagi. 上帝想要我们是给予分享给别人， Bagi pekerjaan Tuhan, bagi orang-orang yang membutuhkan. 就是给有需要的人， Bukan untuk memperkaya diri kita sendiri. 不是为了自己的利益。 Saudara, Yesus tidak mau kita menjadi tamak. 耶稣不想我们有贪财的心， Dia tidak mau kita hanya kaya secara materi di dunia tetapi miskin di hadapannya. 他不想是我们在这个世界有钱财，但是在神的面前是没什么的。 Ia justru ingin setiap kita mengumpulkan harta rohani. 他想要有属灵上的财物， Kita mempersiapkan harta yang bersifat kekal. 我们来预备一个永恒的财物。 Dan hal ini dapat kita lakukan dengan cara memuliakannya dengan harta yang kita punya. 那这个方法呢，就是要荣耀我们的神，通过我们的财产。 Saudara, jika kita melihat dalam Alkitab, kita dapat melihat bagaimana ciri kehidupan murid Kristus. 我们可以看到主耶稣基督的门徒， Yaitu mereka menggunakan harta mereka dengan cara yang tepat dan benar. 他是很准确的方法利用他们的钱财。 Sebagai contoh, kita dapat melihat kisah hidup jemaat pertama. 那时候初期的教会， Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, 在这个使徒的2章， dikatakan bahwa segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 他的这个全部的财物就是公用的， Dan bukan hanya itu, selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, 并且又卖了田产家业， lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 然后照个人所需用的分给个人。 Saudara, sikap hati jemaat pertama inilah yang harus kita teladani. 这样的心态呢，我们是必须做榜样。 Kita harus meneladani sikap mereka dalam hal memberi. 我们要效法他们的心， Mereka tidak menyimpan harta bagi diri mereka sendiri, 他们没有积存他们自己的， melainkan mereka mau memberi. 反而是分给别人。 Dan inilah hal yang menahan mereka dari satu sikap ketamakan. 这就是他们可以打败这个攻击。 Saudara, pada hari ini firman Tuhan juga ingin mengingatkan kembali kepada setiap kita. 我们今天的讲道也要提醒大家，
Pentingnya kita menyadari bahwa harta adalah titipan Tuhan. 我们的钱财是很重要，就是上帝所托付给我们的。 Titipan Tuhan yang harus kita gunakan dengan benar dan bertanggung jawab. 上帝已经托付给我们的钱财，那我们要有负责任。 Dan kita dapat menggunakan harta kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain. 我们要使用我们的钱财是来祝福别人。 Tuhan ingin setiap kita belajar memberi. 上帝要我们学习给予。 Saudara, saat ini apa yang menjadi halangan kita untuk memberi? 那么我们的困难是什么呢？ Apakah kita takut bahwa harta yang kita punya ini tidak akan cukup jika kita memberi? 是我们害怕，如果我们钱财分享给别人，是给自己不足够呢？ Apakah kita takut bahwa kita akan kekurangan jika kita menggunakan harta kita bagi orang lain? 或者是因为我们分享给别人，那我们自己是缺钱呢？ Saudara, jika kita berpikir demikian, ingatlah bahwa ketika kita mau belajar memberi, 弟兄们，当我们有这样的想法，我们要说对自己说给予呢？ ketika kita mau menggunakan harta kita dengan tepat, 当我们要使用我们的钱财用正确的方法， Tuhan pun akan mencukupkan, memberkati setiap kita. 那我们的上帝也会祝福我们。 Mungkin bukan secara kelimpahan seperti yang kita inginkan. 可能不是我们想得到的财产， Tetapi saudara, Tuhan akan mencukupkan apa yang kita perlukan sesuai dengan rencananya. 但是神就是按照他的旨意，要满足我们的生命。 Saudara, apa yang membuat kita khawatir hari ini? 所以弟兄姐妹，当你忧虑的时候，你在忧虑什么呢？ Percayakanlah hidup kita bahwa Allah akan memelihara kita. 我们要相信神是在我们当中。 Bahkan saudara, sampai hari ini saya percaya 甚至今天，我相信 bahwa sebenarnya kita juga sudah seringkali merasakan pemeliharaan berkat Tuhan atas kehidupan kita. 我其实也是已经享受了，已经觉悟到上帝的保守。 Oleh karena itu saudara, mari kita tetap percaya 所以我们要相信， dan menggunakan harta kita dengan benar 要使用正确的方法来使用我们的财产， untuk kemuliaan Tuhan. 要荣耀我们的神。 Jangan ragu saudara untuk memberi. 不要犹豫是分给别人。 Justru ketika kita memberi, kita sedang menabung harta. 当我们给予的时候，我们在积存， Tetapi bukan harta di dunia, tapi harta di sorga. 但是这个积存呢，不是在世界，反而在天国。 Tuhan berkenan atas kehidupan yang kita lakukan. 我们想要把我们的生命讨上帝的喜悦。 Saudara, untuk menutup firman Tuhan pada hari ini, saya ingin menceritakan kisah hidup dari seorang yang terkenal. 我是讲到结束之前，我想讲一个故事。 Dia adalah John Wesley. 他是一个约翰卫斯理， Saudara, John Wesley ini pernah bercerita 他曾经讲过， bahwa ia adalah seorang yang suka mengoleksi lukisan-lukisan mahal. 他是一位名贵画的收藏家， Ia adalah kolektor lukisan mahal. 他是很喜欢这个把这个名贵的画是收藏起来。 Ia menghabiskan banyak uangnya untuk membeli barang-barang lukisan-lukisan yang bagus. 他花这么多钱是为了买这个一些花。 Sampai satu kali saudara, pada waktu musim dingin, 那时候是冬天， ia melihat seorang pembantu datang membersihkan kamarnya. 他看到一位佣人是来到他的房间， Pembantu tersebut tidak punya pakaian yang tebal di saat musim yang benar-benar dingin. 在那个寒冷的冬天，他看到这个工人没有很厚的衣服， Dan Wesley punya hati untuk memberikan uang agar pembantu ini bisa membeli pakaian hangat. 卫斯理是想到他想给他钱买保暖的衣服， Tetapi saudara, Wesley tidak lagi punya uang. 但是那时候他一分钱都没有， Uangnya udah habis dia belanjakan untuk lukisan yang mahal. 他的钱已经卖光光了。 Saudara, di saat itulah John Wesley menyadari bahwa pasti Tuhan tidak senang dengan apa yang ia lakukan. 那在那一刻，卫斯理就意识到，就是上帝不喜欢， Dengan caranya menggunakan hartanya. 就是不喜欢他使用金钱的方法。
Dan Wesley menyadari bahwa dia tidak dapat mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan di hadapan Tuhan. 卫斯理是不能在上帝的面前所做的事做负责任， Saudara, peristiwa itu mengubahkan dirinya dalam melihat harta. 所以通过这件事改变了他对财富的想法。 Ia mulai belajar untuk membagikan harta bagi orang lain, 他开始学习把自己的财富分享给别人， bagi orang-orang yang membutuhkan. 给有需要的人。 Saudara, ketika dia mencatat kebutuhan hidupnya, dia mendapati bahwa dia hanya membutuhkan 28 pound sterling setiap bulannya. 当他记录他的生活必须的需品，每个月只需要28磅， untuk mencukupi segala sesuatu, untuk mencukupi segala kebutuhannya. 这是给他所需要的。 Dengan gaji 30 pound sterling, 他的工资就是30英镑， artinya dia memiliki 2 pound sterling lagi untuk diberikan kepada orang lain. 这意味着他有2英镑可以捐给别人。 Saudara, pada saat gajinya bertambah menjadi 60, 90, bahkan 120, 当他的薪水增加到60、90到120， dia tetap hanya menggunakan 28 pound sterling bagi hidupnya. 他仍然用了20英镑给满足他自己的生活。 Sisanya ia belajar untuk mau memberikan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan. 把剩下的钱就是留给穷人。 Hartanya bertambah, 他的财富增加， artinya semakin baik juga yang harus ia berikan kepada orang lain. 意思是把这个钱财越来越多，要分享给别人。 Saudara, quotes yang terkenal, 弟兄姐妹有一个说话， ia katakan bahwa kita harus menghasilkan sebanyak yang kita bisa. 他说我们必须尽可能对我们赚钱， Kita menabung sebanyak yang kita bisa. 尽可能是我们积存， Tetapi kita tidak hanya berhenti sampai di situ. 但是我们不要停在这里， Kita juga harus memberi sebanyak mungkin yang kita bisa. 我们也要尽可能的去给予。 Harta bukan sekedar untuk dihasilkan dan ditimbun, 这个钱财不单单产生而积存， tetapi harta juga bicara soal memberi. 但是这个钱财也要分享，也要给予。 Saudara, ketika dia katakan simpan sebanyak mungkin yang kita bisa, 但他说是尽可能把全部的存到自己， itu bukan berarti menimbun harta, 不为只是囤积， tetapi merupakan sebuah panggilan untuk hidup lebih sederhana, 但是要护照它是更普遍的生命， agar kita tidak hidup dalam pemborosan, kepuasan diri atau kemewahan. 让我们没有进入到一个奢侈的生命。 Dan yang terpenting adalah kita harus menggunakan harta itu untuk memberi menjadi berkat bagi orang-orang lain. 最重要的是，我们要必须利用我们这些财富来祝福别人。 Saudara, John Wesley menjadi contoh yang baik bagi setiap kita. 我们看到这个一个榜样， Dia mengajarkan bahwa orang percaya harus bijaksana dan 威斯理是要有智慧的， dengan harta yang telah Tuhan titipkan. 就是管理这些钱财。 Pertanyaannya, saudara, 有一个问题， maukah kita belajar 我们是否要学习， untuk membuka tangan kita 是要打开我们的手， untuk memberi bagi orang-orang yang membutuhkan, 要给予有需要的人， untuk menyalurkan berkat kita kepada orang lain. 是要传递神的祝福。 Saudara, kebanyakan kita mungkin takut miskin. 我们就是很多时候就很恐惧我们贫穷， Padahal saudara, kita juga harusnya takut akan kekayaan. 但其实我们也对这个钱财也要害怕， Karena kekayaan itu dapat membuat kita menjadi tamak. 因为这个钱财是让我们的心变成贪财， Dan tamak itu akan membuat kita miskin di hadapan Allah. 那这个贪财呢，也是到神的面前也是很穷的， Oleh karena itu saudara, mari kita senantiasa mengingat 所以我们要不断的 dan menjaga diri kita dari bahaya ketamakan ini. 不断的提醒自己是对这个贪财是很 Penyakit ketamakan hanya bisa kita lawan 这个贪财是要我们攻击的。 jika kita menyadari bahwa harta ini titipan Tuhan 如果我们觉悟到我们的财产就是上帝所托付的， yang harus kita gunakan dengan bijaksana.
要用我们有智慧的利用它们， dan bertanggung jawab bagi Tuhan dan orang lain. 也是在上帝的面前和别人有负责任。 Saudara jangan takut untuk memberi. 所以我们给予别人是不要害怕的。 Tuhan akan memberikan kebahagiaan dalam hati setiap kita 上帝是给我们的平安的心， ketika kita mau memberi. 当我们是可以给予别人。 Mari saudara kita tundukkan kepala kita bersama-sama berdoa. 我们一起来低头祷告。 Tuhan terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kembali kepada setiap kami 主啊，感谢你的话语是提醒我们， bahwa pentingnya kami menjaga diri dari ketamakan. 我们要保护好自己贪财， Pentingnya kami menguasai hati kami 我们要控制我们的心， agar kami tidak memandang bahwa harta yang kami punya adalah milik kami sendiri. 让我们对钱的想法是， Tuhan tolong bantu setiap kami. 求你帮助我们。 Hal ini bukan hal yang mudah untuk kami lakukan. 对我们来说是不容易的， Tetapi saat ini Bapak kami mau menyadari dengan sungguh 但是主，我们今天要觉悟到， bahwa harta adalah milik kepunyaan Tuhan. 这些钱都是属于你的。 Tuhan mau kami menggunakannya untuk melakukan apa yang berkenan juga di hadapan Tuhan. 上帝想要把这些钱讨上帝的喜悦， Tolong bantu setiap kami. 求你帮助我们， Kami mau melakukan firman Tuhan. 我们要做你的话语， Kami mau menyenangkan Tuhan lewat hidup kami. 我们要讨上帝的喜悦。 Terima kasih Tuhan. 感谢神， Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. 奉主耶稣的名， Amin. 我们祷告，阿门。